Pembinaan terowong dasar laut di Pulau Pinang terus menerima bantahan dari berbagai pihak terbabit. Penang Port Sdn Bhd hari ini tampil mendakwa pembinaan terowong di lokasi yang dicadangkan pastinya akan menyekat potensi dan pencapaian Pelabuhan Pulau Pinang pada jangka masa panjang. Pengarah urusan PPSB Dato' Ahmad Ibni Hajar berkata, lokasi dicadangkan untuk terowong dasar laut iaitu dari Bagan Ajam ke Persiaran Geni sebenarnya merentasi laluan kapal kargo ke Pelabuhan Pulau Pinang. Katanya, kedalaman laluan kapal di kawasan terbabit sekini hanya 11.5 meter dan menyebabkan kapal besar tidak dapat merentasi laluan terbabit ke Pelabuhan Pulau Pinang. Dia tak aware betul-betul. Dia kata okey, kalau Penang Port kata nak buat 14.5 meters draft, dia nak buat beri ni tanah tu below 14.5 meters. It doesn't solve the problem because later on we want to dredge some more. The dredging tu doesn't stop. Dulu 10 meters, kemudian 11.5 meters. Kemudian after 5-6 tahun we go to 14.5 meters. Mungkin in the year 2020 we want to dredge to 20 meters. And then maybe to 25. The ship are getting bigger. You know, boats are getting more. So we want to do 25 meter draft. Kapal besar-besar. Dulu people talk about Panamax. Now people talk about Malacca Max. Malacca Strait tu is a channel. Itu setengah orang kena tahu tu dulu. That's why dia akan menghalang punya expansion plan. Katanya dengan membentangkan cadangan terowong dasar laut tanpa mengambil kira kedudukan dan operasi pelabuhan, kerajaan negeri sebenarnya menggali kubur untuk Pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan tertua dalam negara. Can you imagine you come down like that, minus 35-30 meters and coming up ke mana? So you kena tahu the whole thing lah, make a proper study lah, and then call people like us, the logistic people, proper orang yang expert in this particular business, and then we do ini masalah sekarang ni ketua menteri ni dia macam haphazard. Just make announcement for the sake of announcing. Tak fikir panjang. Kalau yang tu pun dia tak boleh membuat satu decision yang betul. Macam mana lah kita rasa esok di pemimpin kita. Saya rasa dia nak jadi matang lah. Dato' Ahmad Ibni Hajar juga merumuskan sebarang keputusan di ahli kerajaan negeri dalam isu terowong dasar laut ini harus memberi kedudukan menang-menang buat semua pihak, bukan pihak yang hanya mengutamakan keuntungan. Kalau pun dia dah study, show me the study. And then let us kita argue dulu, and then we came up to some compromise ataupun keputusan yang win-win. Win for state government, win for Penang people, win for the traders, win for Penang port operators. Bukan untuk dia, win for the developer, make money for the contractors, and yet you at the end of the day, port sendiri tak boleh expand for future lah. Pemuda Barisan Nasional Negeri pula menggesa terowong dasar laut dan 3 lebuh raya yang dicadangkan disiapkan terlebih dahulu sebelum pemaju dibenarkan menebus guna laut sebagai bayaran kepada pembinaan itu. Jadi yang penting kapasiti kewangan dan teknikal syarikat-syarikat ini untuk menyiapkan semua projek ini mengikut waktu yang telah ditentukan, dan saya nak projek ini semua disiapkan sebelum kita bagi tanah. Itu fair untuk rakyat Pulau Pinang. Bagi company ini siapkan semua jalan tu, 3 jalan dan tanah, dan kita bagi tanah kita. Then okey lah. Highway pun plus kutip lepas highway siap, IDM dapat tanah dekat jalan tu selepas dia siapkan jadi tu SSW. Sebelum ini, Ketua Menteri Lim Guan Eng berkata pemaju yang diberi tender untuk membina terowong dasar laut dan 3 lebuh raya akan dibenarkan menembus guna kawasan laut seluas 110 ekar di Tanjung Pinang sebagai bayaran. Yang pasti kerajaan DAP Pulau Pinang dilihat mempersendakan manifesto mereka apabila projek terowong dasar laut itu bakal dikenakan tol. Setiausaha Agung Pemuda MCA Datuk Chai Kim Sen dalam kenyataannya maklumkan perkara itu menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat kerana Ketua Menterinya Lim Guan Eng lantang mahu memansuhkan tol sekiranya pembangkang berjaya membentuk kerajaan. Lalu
pendirian Guan Eng dipersoalkan sama ada menghapuskan tol atau terus mengenakan cas tol. Ini kerana sehingga kini Guan Eng masih gagal memasukkan tol Sungai Nior seperti yang dijanjikan dalam manifesto mereka ketika pilihan raya umum 2008.